jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Daripada yang selalu iman, tetapi kita masih lagi berdoa bahawa Masjidil Aqsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memperjelaskan dan juga berbicara berkaitan dengan Masjidil Aqsa, sekali lagi saya silakan kepada Ustaz Gunawan untuk Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada rakan sepentas saya lah. Nak kata moderator pun nampak gaya dia pun kena jadi panel juga ni. Dah tinggal kami berdua je atas ni malam ni. Ustaz Zamri Al-Fadhil, Ustaz Zamri kita, Masya Allah, Barakallah. Dan saya kasihi yang dimuliakan para tetamu kehormat kita daripada semua lapisan, semua golongan yang ada pada hadapan kita. Kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan untuk rancangan yang kita jadualkan ini dapat berlangsung. Alhamdulillah. Dan walaupun kita diiringi dengan hujan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu hujan itu adalah antara saat-saat di mana doa-doa amat dimakbulkan. Allahumma thayyiban nafi'a. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat yang banyak, dan semoga menjadi membuka pintu-pintu doa kita untuk diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Program kita ini berkaitan dengan ambang kemerdekaan. Kerana kita nak menyebut tentang apa? Tentang hari yang begitu membahagiakan kita. Sempena kita nak mengingati tarikh yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan akhirnya satu nikmat, nama dia kemerdekaan. Daripada kuliah maghrib tadi telah disentuh tentang nikmat kemerdekaan ini. Cuma mungkin ramai juga yang terfikir, dah kenapa pula tiba-tiba Ustaz Zamri sebut pasal Aqsa? Kenapa di dalam pantomen daripada seni silat tadi juga menyebut tentang perjuangan tentang Al-Aqsa? Kita ni nak cerita pasal kemerdekaan. Beginilah, kita bersyukur pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan nikmat kemerdekaan kepada kita. Ini memang satu nikmat yang besar. Watan ini Allah Taala berikan kepada kita kemerdekaan. Kita warisi watan kita ini, baik tanahnya, baik airnya, baik udaranya. Setelah sekian ratus tahun di bawah penjajahan dan cengkaman, di bawah penguasaan bangsa asing, penguasaan agama asing, tapi Allah Subhanahu Taala kembalikan watan ini kepada tuannya. Allah Subhanahu Taala kembalikan watan ini kepada kemegahan kita yang sebenar, iaitu agama Islam. Apabila kita semua tahu 31 Ogos maka diisytiharkanlah tentang kemerdekaan kita di Stadium Merdeka. Watan ini sudah tentu merupakan satu tanggungjawab
Kita bukan sekadar mengadakan perayaan untuk kita mengingati, sekadar nak bernostalgia tentang perjuangan membebaskan watan kita ini, bukan sekadar untuk bercerita. Sekarang ni cerita Mak Kilau kan, ramai orang pakat pergi, pakat tengok, bersemangat dah semua ni. Disambung pula dengan katanya dengan cerita Air Force tentang pengorbanan pasukan-pasukan tentera kita. Yang mana ini semua menggambarkan nilai patriotik yang ada pada diri kita, dan yang sememang dan sepatutnya mesti ada. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana untuk kita mengisi kemerdekaan watan kita ini, Malaysia kita ini, dengan kejayaan, kemenangan, kemuliaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah bagi tahu, ini semasa bila dia cerita ni, ini masa dia nak pergi, dia pergi ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci Baitul Maqdis daripada uskup yang memerintah, yang menguasai yang menguasai Baitul Maqdis pada masa itu. Iaitu pada masa itu Sayyidina Umar Al-Khattab ini dia bertolak daripada Madinah, mengambil perjalanan hampir sebulan. Dia telah bertolak dan dia telah bergilir-gilir sepanjang perjalanan itu dengan hamba dia. Kuda seekor, Sayyidina Umar naik beberapa batu, hamba dia tarik kat bawah ni ikut. Lepas tu turun pula Sayyidina Umar ambil giliran berjalan, hamba dia ni pula yang naik. Itulah persetujuan dua orang ni. Seorang khalifah Amirul Mukminin, seorang hamba kepada Amirul Mukminin ataupun khadam dia. Berjalanlah dalam perjalanan, dan akhirnya bila sampai di Ilya, di satu kawasan nama Ilya. Ilya ni dah dekat dengan Baitul Maqdis, dengan kota, nak masuk dalam kota dah. Sampai di sana pada masa tu keadaan becak. Maka Sayyidina Umar tengok, ini lumpur ni. Dia buka dia punya kasut, dia gantung kat leher dia. Dia gantung kasut kat leher dia je. Dengan pakaian dia dah berjalan punya lama, ada lompat lumpur pula. Bayangkanlah macam mana comot lah kalau kita katakan. Lepas tu pula nak lagi jadi ceritanya, giliran pada masa tu ialah giliran si khadam dia pula naik. Amirul Mukminin yang tarik tunggangan ni. Jadi si khadam dia kata, wahai Amirul Mukminin, tak apalah, sepanjang jalan tu kita dah setuju, memanglah kita dah setuju. Tapi ni masalah dia sekarang ni, kita ni nak masuk, Amirul Mukminin nak terima sebagai ketua negara, nak menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis. Kota Baitul Maqdis ni dikelilingi oleh tembok, dan dia ada beberapa pintu. Jadi pintu-pintu tembok-tembok ini yang nak diberikan kunci-kuncinya sebagai tanda penyerahan kepada khalifah umat Islam pada masa itu. Kata Sayyidina Umar, tak boleh. Kita dah janji tetap janji. Kalau ni turn kau naik, aku tarik. Ya. Dan bila dia dah sampai, pasukan-pasukan, panglima-panglima tentera yang datang lebih awal, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Khalid Al-Walid dan sebagainya, Amr Al-As, mereka ni dah lebih dulu, dan mereka lah yang telah mengepung Baitul Maqdis ini, dan akhirnya pihak Baitul Maqdis telah menyerah tanpa ada peperangan, menyerah, sanggup untuk serahkan ni. Jadi mereka ni bila tengok Amirul Mukminin dengan pakaian macam tu, dengan kasut tergantung, tarik pula ni, mereka pun bagi tahu, wahai Amirul Mukminin, ginilah kan, naiklah kuda ni, kami dah sediakan kuda yang bagus, tukarlah pakaian ni, bagilah nampaklah ada style lah sikit kan, ini Amirul Mukminin ni. Maka Sayyidina Umar telah ungkapkan dengan satu perkataan, dan kita kena pegang perkataan ini, kerana ini adalah lahir daripada seorang yang arif billah, satu orang yang telah diperkatakan oleh Rasulullah, jika ada lagi Nabi selepas aku, Umar lah yang akan jadi Nabi. Nak bagi tahu begitu sekali Umar Al-Khattab pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa Sayyidina Umar bagi tahu kepada semua panglima-panglima tentera dia semua ni? Dia kata, kalaulah bukan sebab Abu Ubaidah Al-Jarrah, Amr bin As ni, memang aku tahu orangnya, aku kenal personally orang dia, aku dah pancung dah kamu semua ni. Ini Sayyidina Umar dia style dia macam tu lah kan.
Dia kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah Ta'ala telah muliakan kita dengan Islam. Dan jika kita mula mencari, kalau kita mula mencari kemuliaan dengan sesuatu yang bukan perkara itu yang memuliakan kita, yang Allah muliakan kita, maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, azallanallah, pasti Allah akan hina kita. Maknanya kalau umat ini dia nak cari kemuliaan di luar agama, di luar, nak cari kejayaan di luar daripada agama, nak cari kemuliaan di luar daripada agama, nak cari kemenangan di luar daripada agama, nak cari kemuliaan bukan dengan agama, nak cari ketinggian bukan dengan agama, nak cari kehebatan bukan dengan agama, azallanallah, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, azallanallah, Allah akan hina kami, Allah akan hina kita. Maka formula ini masih berkuat kuasa, masih valid. Maka sebab itu watan kita ini Allah Ta'ala telah kurniakan kemerdekaan, kita kena jaga dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ihfazillah yahfazka, kata Rasulullah SAW. Kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jagalah Allah, pasti kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Fa iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu nak minta apa-apa, minta dengan Allah. Fa iza sta'inta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Inilah perkara yang kita kena pegang sungguh-sungguh dalam kita nak mengisi kemerdekaan, dalam kita nak mengisi nikmat kebebasan, nikmat kita ini diberikan keupayaan mentadbir, memakmurkan, mensejahterakan negara kita ini, watan kita ini. Ingat, watan kita ini bukan bermula dengan 31 Ogos 1957. Watan kita ini berkesinambungan daripada empayar besar Melaka. Kemudian akhirnya walaupun melalui pelbagai zaman, pelbagai penjajahan, episod-episod yang kita semua dah belajar di sekolah dulu, dan akhirnya Allah Ta'ala telah kurniakan kembalikan hak untuk mentadbir, mengurus, memerintah ini kepada anak bangsanya, watan ini. Maka kita ambillah dengan penuh tanggungjawab dan pegang sungguh-sungguh dengan apa yang telah disarankan, digesakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimanapun dalam kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, dalam kita berusaha untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kemakmuran, kita jangan lupa tanah suci kita yang ketiga, iaitu kota Baitul Maqdis, masjid termulia kita, dari salah satu daripada 3 masjid yang termulia, iaitu Masjidil Aqsa, masih belum merdeka, masih lagi dicengkam kezaliman Zionis Israel, masih lagi dicengkam oleh apartheid Yahudi yang sedang meratah, yang sedang membinasakan, sedang menzalimi umat Islam kita di sana, saudara-saudara kita di sana. Ini hubungannya majlis kita pada malam ini, kemerdekaan kita, tanah Melayu kita ini, dengan tanah suci kita yang ketiga, iaitu kota Baitul Maqdis. Bukan saja-saja kita istihar Baitul Maqdis tanah suci kita, bukan. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran sebagai Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Rasulullah SAW sendiri menyebut dalam hadis sahih riwayat Ahmad kepada Ibnu Hawalah, Ardul Muqaddasah, tanah suci. Maknanya selain daripada Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, tanah suci kita yang ketiga ialah kota Baitul Maqdis, ataupun yang kita sebut dengan ringkas Al-Quds. Kalau ikut istilah barat, bukan istilah kita, Jerusalem. Jerusalem. Tapi saya tak suka sangat nak guna perkataan Jerusalem ni, walaupun ramai orang kan faham itu. Sebenarnya Jerusalem itulah kota Baitul Maqdis, Al-Quds. Jadi kita kena faham, tanah suci kita masih terjajah, tanah suci kita masih dicengkam dengan kezaliman, masih dikuasai oleh musuh
masih dikuasai oleh orang yang menzalimi saudara-saudara kita. Bahkan sekarang mereka mula menceroboh secara besar-besaran masjid ketiga termulia selepas Masjidil Haram, selepas Masjidil Nabawi, ialah Masjidil Aqsa. Kita kena faham yang tu dulu malam ni. Kalaulah tuan-tuan, puan-puan yang datang malam ni, mungkin ada yang datang awal, yang lewat sikit, yang hujung-hujung pun tak kisahlah. Tapi balik malam ini, balik dengan satu kepahaman. Oh, Baitul Maqdis tu tanah suci kita yang ketiga. Oh, Masjidil Aqsa tu adalah masjid, salah satu masjid suci kita yang tiga. Itu pun alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Matlamat kepada kita mengadakan majlis ini pun sudah kira boleh dapat kata dicapai. Walaupun matlamat nak bagi motor tu belum lagi, tak apa, sabar yang tu kan, kena sabarlah kan. Yang tu belum lagi. Tetapi yang lebih penting, kita semua kena bawa balik bahawasanya kota Baitul Maqdis adalah tanah suci ketiga kita. Alhamdulillah, tanah suci Mekah tak ada masalah. Bawah orang kita, bawah umat Islam ditadbir dengan begitu sekali. Tanah suci Madinah Al-Munawwarah, alhamdulillah begitu juga. Tetapi tanah suci kita yang ketiga, kita tahu baca cerita, kita baca berita macam mana rumah demi rumah telah dirampas, macam mana tanah demi tanah telah dirampas, bagaimana penduduk-penduduk asal telah dihalau menggunakan pelbagai helah, pelbagai ini. Saya alhamdulillah 2 kali dapat sampai ke sana, dan pada kali yang kedua pergi, saya bawa 3 orang peguam kita. Kami telah interview 30 penduduk yang telah dirampas rumah, dirobohkan rumah, dihalau daripada rumah, tanah dirampas menggunakan pelbagai alasan undang-undang dan sebagainya. Yang paling mudah dia orang buat alasan apa dia? Bila kawan tu renovate rumah, oh dia kata ini tak ada permit ni. Ni bandaran Baitul Maqdis bawah Israel, kata tak ada permit. Terus robohkan satu rumah. Bukan dia roboh yang direnovate sikit tu je, yang tambah sikit tu tak. Satu rumah roboh, tuan dia kena halau. Kami secara sembunyi, kami telah buat rakaman, kami dapatkan dokumen, dan itulah Yayasan My Aqsa telah buatkan satu pembentangan kes di ICC The Hague. ICC The Hague, di Mahkamah Jenayah Antarabangsa di The Hague, Netherlands ataupun Belanda, yang mana akhirnya sekarang alhamdulillah kes ini setelah dipersetujui oleh ICC untuk menyiasat tentang jenayah perang yang dilakukan oleh Israel. Bayangkan tuan-tuan, 100 tahun telah berlalu hanya dengan kita isi dengan kecaman, hanya kita isi dengan kutukan, hanya kita isi dengan bakar bendera, dengan laungan solidariti dan sebagainya, kutipan demi kutipan. Tapi tak pernah ada satu mahkamah pun dalam dunia hari ini yang pernah menjatuhkan hukuman Israel itu salah, Israel itu zalim, Israel telah melakukan jenayah perang. Tak ada. Kita setakat melaung sajalah. Orang Israel senyum je tuan-tuan. Inilah pertama kali kita telah ambil dana inisiatif. Alhamdulillah, kita dapat kerjasama dengan pihak Palestin, dengan ulama-ulama dan juga dengan umara, pimpinan-pimpinan politik di sana, termasuk daripada pihak Fatah baik, pihak Hamas baik. Kita tak kacau politik dalaman negara mereka. Fatah ke Hamas, bagi kita orang Palestin sama saja. Kami Yayasan My Aqsa ambil sikap, kami nak bebaskan tanah suci ketiga kami. Alhamdulillah, sekarang ni siasatan sedang berjalan. Tapi kita masih meneruskan dalam kekangan yang ada, dengan kemampuan yang sangat terbatas. Yayasan My Aqsa masih terus melakukan, dan kita akan banyak lagi benda lain yang kita nak troka, termasuk resolusi-resolusi yang telah disebutkan tadi. 150 ulama seluruh dunia telah berhimpun di Movenpick 3 hari. Mereka telah berbincang dan akhir mengeluarkan 24 resolusi. InsyaAllah satu demi satu kita akan laksanakan. Kita tak nak resolusi hanya menjadi slogan, menjadi retorik. InsyaAllah tanah Melayu ni, Putrajaya ini, Kuala Lumpur kita ini telah disebut dan diamanahkan untuk membawa agenda pembebasan tanah suci kita yang ketiga, Baitul Maqdis, dan juga masjid, salah satu daripada masjid termulia kita, iaitu Masjidil Aqsa.
InsyaAllah untuk kali ini kita sama hayati dan hadamkan ini dulu. Kita bagi laluan pada yang patut diberi laluan, dan kita akan sambung lagi insya-Allah. Tuan, itulah tadi kisah bagaimana kita yang ada di negara kita yang cukup aman, yang cukup tentera. Renovasi rumah pun tak dihalau tuan. Bukan saja tak dihalau, tak diroboh pun. Kita buat renovate sampai ke ujung pagar, selalu pagar kanan hingga pagar kiri, belakang pagar depan. Tapi saya cakap ni, saya cakap je takut tak ada apa. Cerita pasal renovation ni cakapnya sebab datang kita mengenai presiden. Saya sebutnya tuan. Ya. Tapi tak dihalau. Habis tinggi kena denda je. Kepada Putrajaya tu. Habis tinggi kena denda. Tetapi di Baitul Maqdis diroboh dan dihalau. Bayangkan dihalau di tanah negara sendiri, di tanah air sendiri. Kita tidak dihalau tuan. Sebab itu negara kita selalu kita berdoa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik yang mendapat keampunan daripada Allah SWT. Keluarga Malaysia teguh bersama. Kita rehat sebentar. Saya serah kepada Afad rehat untuk meneruskan rehat kita untuk bicara merdeka kita pada malam ini. Silakan Afad. Alhamdulillah. Bagi contoh roboh rumah pula dah. Tak perasan. Tapi kes yang betul. Itu yang berlaku. Dia macam-macam cara dia buat. Dia alasan undang-undang sebab dia tahu kalau antarabangsa tanya dia boleh jawab. Ini tak minta permit, sebab tu kami roboh. Tapi roboh je dah yang separuh tu je. Kalau nak roboh sangat lah. Sebab saya kena bagi background sebab takut orang jadi kenapa pula tiba-tiba daripada merdeka nak melompat jadi Palestin, apa hubungan pula? Dia hubungan dia lah antara tanah air dengan tanah suci. Kita kena popular kan supaya begitulah tadi persembahan daripada Afad Raihan dan juga rakan-rakan dengan tajuk lagu Palestin. 3 lagu malam ini adalah tapau terus daripada Afad Raihan dan jazakallah khair. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan, kita kembali kepada bicara merdeka. Tuan-tuan, kalau disebut Masjidil Aqsa, disebut Masjidil Haram, disebut Masjidil Nabawi. 3 masjid yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Gunawan tadi. 3 masjid yang suci yang perlu kita pertahankan, bukan saja pertahankan, seboleh-bolehnya sebelum kita mati, kalau boleh. Saya nampak ada orang ada tamu istimewa malam ni dah sampai tadi. Sebolehnya ketika-ketika ini kita ziarah 3 masjid ini. Sebab inilah masjid suci yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita pertahankan. Dan terusnya bahagian yang kedua ni Ustaz. Jadi sekarang ni tadi Ustaz dah kita nak kaitkan bagaimana dikatakan waqar ataupun negara ini yang penuh dengan kita dah sambut merdeka ke-65. InsyaAllah 31 Ogos ni kali yang ke-65 kita merdeka. Kita pertahankan kemerdekaan negara kita. Dengan hashtag kita keluarga, dengan tema kita keluarga Malaysia tentu bersama kita nak menjadikan begitulah kita orang yang sealiran seakidah dengan kita di Palestin di Baitul Maqdis untuk kita sama-sama perjuangkan. Ustaz, seterusnya seksi yang kedua ini bagaimana kita nak tahu lebih lanjut berkaitan Masjid Al-Aqsa ini dan apa tanggungjawab kita yang berada di Malaysia ini nak pergi ke Palestin, nak hantar kadang-kadang orang kita dengan takbir Allahu Akbar, tapi tak begitu kadang-kadang undur beri Israel. Jadi apa tanggungjawab kita untuk sama-sama menyelamatkan Masjid Al-Aqsa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi saya harap kita dah nampak apa kaitan majlis yang kita buat tentang kemerdekaan tanah air kita yang insya-Allah dah mencecah 65 tahun
dengan kita bercerita tentang perjuangan mengenai Palestin ataupun Baitul Maqdis yang lebih spesifiknya dan Masjidil Aqsa yang lebih khususnya. Kenapa? Jadi kita boleh faham supaya malam ini kita boleh balik, kita boleh bersurai dengan di dalam minda kita, bukan sekadar minda, bukan sekadar subconscious, bahkan dalam lubuk hati kita, bahawasanya kita membuat keputusan sebagaimana tanah air aku ini merdeka, maka tanah suci aku juga perlu dimerdekakan. Sesungguhnya Masjidil Aqsa ini, sebagaimana yang diceritakan dalam pentomen tadi, telah bersilih ganti dikuasai dan menjadi rebutan sebenarnya. Menjadi rebutan oleh, boleh dikatakan semua empire besar dunia pernah menguasai, memerintah, pernah maknanya memiliki Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya. Ingat, kalau dulu dia panggil Syam sebetulnya, semua namanya adalah Syam. Sebelum dipecah-pecahkan menjadi Lebanon, menjadi Palestin, menjadi Jordan, menjadi Syria, ini semua adalah Syam. Jadi di sini kita kena faham bagaimana tanah Syam ini akhirnya telah dipecah-pecahkan, dan pada tahun 1917 apabila pengisytiharan dibuat oleh di London tentang pengisytiharan Balfour. Apa pengisytiharan Balfour ni, cerita mudahnya ialah, maknanya berdasarkan lobby-lobby yang dibuat oleh Yahudi, maka akhirnya telah dipersetujui bahawasanya umat Yahudi ini perlu diberikan tempat. Maka apa yang terjadi? Tuan-tuan puan-puan, panjang perjalanannya, dan akhirnya pada tahun 1948 secara rasmilah tanah Palestin termasuk kawasan Kota Baitul Maqdis kita telah dijajah oleh Israel. Ini kita kena faham. Kita kena ambil tahu tentang perjalanan ini. Kenapa? Kerana Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ayat yang dibacakan tadi semasa persembahan Tarannum, semasa pentomen dan dalam ceramah dan sebagainya dibacakan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kawasan yang telah diberkati. Alladzi barakna haulahu, kawasan sekitarnya yang telah diberkati. Itulah kota Baitul Maqdis, kota yang berkat, kota yang suci, termasuk tanah suci kita juga. Itu pertama. Seterusnya yang kita kena faham sekarang, apa peranan yang kita boleh lakukan, apa yang mesti kita buat. Berapa banyak lagi bendera kita nak bakar, berapa banyak lagi kecaman dan kutukan kita nak laungkan di majlis PBB. Alhamdulillah, apa yang dah buat kita dah buat. Tetapi yang kita lebih konkret, kita perlu lebih konkret lagi tentang perkara ini. Dan kita semua kena ambil bahagian. Memang kita tak mampu, kemampuan kita ni tak sama, berbeza-beza. Saya pun tak expect tuan-tuan ni semua pergi buat macam kami, Yayasan Mat Aqsa pergi masuk dalam tanah Israel, pergi interview orang-orang kita yang dirampas, yang dianiaya, dizalimi, dan bawa kes ke peringkat antarabangsa. Memang saya tak expect semua orang akan buat macam tu. Tapi terus teranglah, peguam-peguam kami yang pergi tu, sebelum pergi semua dah tinggalkan wasiat pada keluarga dah. Kami masuk tu, yang kulit tak cerah pun jadi cerah lah. Pucat kan. Nak melintas immigration, nak melintas, lepas tu nak keluar tu pun Allah, tak tahu berapa banyak semaya hajat. Kamera kami ni, kami kena kosongkan, kami handphone semua, sebab kita takut nanti sangkut kat mana-mana kan. Kita tak expect sampai tahap tu semua boleh buat macam tu. Kita tak expect. Tetapi yang paling penting kita kena yakin dan kita kena betul-betul faham
Kita semua bertanggungjawab. Kita boleh menyumbangkan sesuatu kepada perjuangan membebaskan tanah suci ketiga kita dan Masjidil Aqsa kita. Jangan kita serahkan tanggungjawab ini hanya pada orang Palestin. Jangan kita serahkan ini pada orang Arab. Jangan serahkan ini kepada pemimpin-pemimpin negara. Jangan. Bahkan setiap kita yang beriman dengan Allah dan Rasul perlu mengambil tanggungjawab membebaskan Masjidil Aqsa kita ini. Biarlah kita ini sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuba tuan-tuan buka, kita semua tahu cerita Nabi Ibrahim. Namrud akhirnya tangkap dia dan buat keputusan bakar dia, campak hidup-hidup dalam unggun api untuk bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu cerita ni. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Dengar detail Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat-riwayat bagaimana proses pembakaran Nabi Ibrahim ini berlaku. Namrud telah mengerahkan seluruh rakyat dia supaya mengumpulkan, memberi sumbangan, membawa kayu api untuk membakar Ibrahim. Bayangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan sehingga wanita-wanita yang syarat mengandung pun mesti bawa juga kayu api, kena pergi cari juga nak bakar Ibrahim. Akhirnya dapat dibuatlah satu unggun api yang besar sehingga daripada jauh bahang tu dah tak tahan dah. Maka dibuat satu lastik dan dicampak Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api itu. Maka apa yang kita tahu, apa yang kita semua dah tahu dah daripada kecil kita dengar cerita ni, akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Tetapi dalam riwayat menyatakan, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyatakan, semasa api bermarak membakar Ibrahim alaihissalam, seluruh binatang yang ada di sekitar kawasan itu, termasuk burung-burung yang kecil, burung pipit lah kalau kita kata tanah Melayu ni, burung-burung pipit ini pun membawa air cuba nak padamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim ini. Padahal burung pipit tu besar manalah. Bawa pula, bukan dia boleh bawa baldi, bawa air tu dengan paruh dia je. Kalau burung pun dah kecil, paruh tu agak-agak besar mana? Kalau paruh tu kecil, air agak-agaknya berapa titik yang dia ada bawa dalam mulut dia tu. Tetapi itulah semangat yang ditunjukkan oleh seluruh binatang termasuk sang pipit ini. Sanggup dia bawa terbang. Dalam riwayat itu kata semua binatang berusaha nak padamkan api, bawa air, kecuali cicak sahaja yang meniup api itu supaya lagi marak. Sebab tu sunat bunuh cicak. Cicak men saya tak tahulah kan. Cicak tu saya tahulah. Jangan bunuh cicak men kan kes jenayah pula. Cicak tu confirm sunat bunuh cicak ni. Kan? Jadi kita ni mengambil pelajaran iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini. Kita tak mampu itu, tak mampu ini. Tetapi kita jangan sama sekali tak buat apa-apa untuk menyumbang, membebaskan tanah suci kita yang ketiga dan masjid termulia kita yang ketiga, Masjidil Aqsa, daripada cengkaman, kezaliman, penjajahan, penguasaan Zionis Israel yang sedang bermaharaja lela sekarang. Jadilah walaupun seperti pipit. Ada orang tanya saya, Ustaz, bukan ke Masjidil Aqsa ni nanti Imam Mahdi ke yang akan membebaskan? Betul. Dan bila Allah Ta'ala nak zahirkan pun kita pun tak tahu dan kita pun tak nak pening-pening ambil tahu. Tapi yang kita kena ambil tahu ialah bagaimana kita nanam saham dari sekarang untuk bersama-sama dengan akhirnya insan, akhirnya dengan tentera, akhirnya dengan jemaah yang akan membebaskan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Kita pun kena turut, ada saham kita sama. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari apabila dia dengar Rasulullah SAW kata bahawasanya kota Konstantinopel akan dibuka, akan dikuasai, dimenangi oleh orang Islam, maka dia telah berusaha untuk pergi dalam jemaah-jemaah yang dihantar ke kota Konstantinopel. Walaupun akhirnya dia syahid, dia mati, tak sempat sampai pun ke Konstantinopel. Cuma dia wasiatkan, kalau aku mati pun jenazah aku ni bawa usung sampai ke sana. Tuan, puan-puan, saudara-saudari yang mulia Subhanahu Wa Taala, semangat ini juga kita kena ada.
Mungkin kita tak jumpa dengan zaman Baitul Maqdis ini akan terbebas, Imam Mahdi menjadi khalifah, kita mungkin tak jumpa. Tetapi ia bukan bermakna kita patut lepaskan peluang kita untuk sama-sama meletakkan saham kita dalam perjuangan, dalam janji-janji yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu, pertama, jangan lekang Baitul Maqdis. Kita doa daripada lubuk hati kita. Masjidil Aqsa dari lubuk hati kita, itu yang pertama. Dan ini tak ada alasan untuk kita kata kita tak mampu. Yang kedua, kenalilah Baitul Maqdis, kenalilah Masjidil Aqsa dengan betul. Ini dok bergaduh lagi. Oh, Masjidil Aqsa ni yang warna kuning tu, kubah kuning. Oh, yang kata-kata tak, yang warna kelabu. Yang kelabu buat otak. Rupanya semua tak. Sebabnya Masjidil Aqsa ialah yang semua yang berada dalam 4 tembok. Tembok 4 segi yang ada tu seluas 144,000 meter persegi. Itulah semua Masjidil Aqsa. Jadi kita kena ambil tahu. Yang kedua. Yang ketiga, usahakan untuk hadir ke Masjidil Aqsa. Nabi SAW kata apa? La tashaddur rihal. Jangan kamu ni bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid yang utama. Masjidil Haram, masjid aku ini kata Rasulullah, yang di Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Usahakanlah tuan-tuan. Ini dah pergi umrah dah 10 kali dah tuan-tuan. Masjidil Aqsa tak pernah sampai. Hari ni kita dengar sedih, orang Yahudi masuk mengepuh dalam Masjidil Aqsa. Kita marah. Kita bakar bendera, tapi yang kita bergeliknya pergi bakar bendera Amerika tu apa pasal? Kan? Marah kat Israel. Marah kat depan kedutaan Amerika. Senyum je lah Israel, hantar kau lah, kau nak buat apa kan? Tapi apa akan jadi kalau kita rombongan demi rombongan, jemaah demi jemaah kita hantar memakmurkan Masjidil Aqsa sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dimakmurkan? Agak-agak berani tak dia orang ni nak merempuh masuk dalam Masjidil Aqsa? Confirm tak berani. Masalah kita biarkan Masjidil Aqsa ni kosong. Macam dalam kuliah masjid kata tadilah, budak-budak ni bila dia tengok masjid ni lapang, dia tak ada orang, dia berlari. Macam mana tak nak bagi budak ni berlari? Lagi dilarang, lagi dia laju, lagi dia. Cara dia, kita makmurkan masjid bagi penuh, budak-budak tak berlari dah. Sebab dah tak ada ruang dia nak berlari. Macam tu juga Masjidil Aqsa kenapa diceroboh, kenapa dimasuki, dirempuh dan dinodai kesucian dengan doa-doa, sembahyang-sembahyang agama Yahudi. Kenapa? Kerana kita biarkan Masjidil Aqsa kosong. Maka kitalah yang bertanggungjawab. Kita hantarlah macam mana kita pergi umrah, kita makmurkan Masjidil Haram, ratus-ratus ribu juta-juta orang. Kita makmurkan Masjidil Nabawi, ratus-ratus ribu juta-juta orang. Maka macam tu juga kita penuhi Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tu boleh menampung sampai 500,000 jemaah. Kita pergi. Kalau kita pergi ramai-ramai, insya-Allah Allah akan beri kekerunan kepada musuh-musuh Islam, terutamanya Zionis Israel, daripada menceroboh dan mencemari kesucian Masjidil Aqsa, masjid yang salah satu daripada 3 masjid termulia kita setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Tuan-tuan, buatlah target, buatlah bajet, usahakan kita dengan diri kita dan harta kita berjuang untuk mempertahankan sama Masjidil Aqsa. Sumbangan kita, saham kita, sementara nak tunggu sampai janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pasti Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis akan dibebaskan daripada Zionis Israel. Jadi inilah yang perlu kita sama-sama dukung, yang kita kena bawa dalam lubuk hati kita. Semoga dengan 3 langkah ini, kalau kita dapat persetujukan dan kita usahakan, insya-Allah kita pun ada saham kita sama dalam perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa dan juga Baitul Kota Suci Baitul Maqdis. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita faham perkara ini, kita dapat sama-sama hayati dan kita dapat praktikan, dan seterusnya kita sebarkan, cakap-cakapkan, sembang-sembangkan, sampaikan
share-sharekan, viral-viralkan apa yang kita dapat pada malam ini kepada seluruh network kita, kenalan kita, saudara mara, adik-beradik kita, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Saya sudahilah bicara kita ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diserahkan balik kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri. Tuan-tuan, itulah tadi bagaimana nak menghidupkan program kita pada malam ini, kecintaan kepada tanah air kita, kesucian tanah air kita, mempertahankan tanah air kita. Begitu juga kita mempertahankan kesucian Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis yang merupakan salah satu daripada 3 masjid disebut oleh Pak Ustaz. Jazakallah khairan jazak Ustaz. Terima kasih kepada penerangan dan terima kasih kepada berikan kami berfikir bagaimana tanggungjawab kita sebagai umat Islam seakidah sealiran dengan sahabat kita, sahabat kita di Baitul Maqdis untuk sama-sama kita berjuangkan, mempertahankan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan juga Baitul Maqdis daripada Zionis Lanatullah. Tuan-tuan, mungkin cara kita berbeza, mungkin cara tuan-tuan berbeza, cara Ustaz Gunawan sampai pergi ke Masjidil Aqsa, tetapi apakah cara untuk kita nak bersama-sama mempertahankan Masjidil Aqsa? InsyaAllah kita sama-sama tepuk dada tanya iman kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Dan terima kasih tuan-tuan, kita akan terus ke segmen yang seterusnya. Terima kasih. Segmen ni saya kena turun walaupun hujan.